Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara? Kita test suara dulu boleh? Kalau ada ramai dah start masuk ni. Zarin okey Zarin? Okey. So far okey. Hai semua. Untuk siapa yang belum follow Butik Tatih, jangan lupa follow dan share live ni. Hari ni kita nak share tips tentang makanan bayi. Makanan pertama bayi. Sebab tak semua orang yang tahu apa makanan yang sesuai sebenarnya untuk makanan yang kita boleh mulakan untuk bagi dekat baby. Macam tu. So ni saya sebab banyak sangat makanan kat sini hari ni, saya tolak ke tepi sikit. Kan tak nampak pula kan kita nak bercerita. So seperti kita maklum lah, baby ni memang hari ni topik kita memang best. Ramai sangat tanya macam mana nak bagi baby makan first time. So kita tunggu dulu. Yang best lagi juga, jelas sangat. Okay, thank you. So yang best lagi sekarang ni, hari ni kita nak bagi apa Zarin? Hadiah apa pula? Kita nak bagi free gift special untuk penonton bertuah. So jangan lupa share. Yang ni adalah fresh food feeder. Memang kena sangat dengan kita punya topik hari ni. Ini adalah apa puannya ni? Ini adalah nak bagi baby makan sayur dengan buah dengan senang. Okay. Tapi yang semalam punya pemenang kita dah ada. Kita ada kita pemenang dia. Kepada pemenang dia. Kita tengok semalam yang banyak share dan banyak like, menang hadiah bernilai RM39 semalam. Buku magnet. Yang ni. Kebetulan ada pula dekat bahagian belakang. Okey. Pemenang semalam akan mendapat buku ni yang bernilai RM34. Okey. So pemenang dia adalah Orchid Amani. Puan Orchid Amani. So tahniah kepada penonton dan share yang paling banyak. Okey. So tahniah Puan Orchid. So hari ni terima kasih ramai juga anda masuk ni. Puan Nazar, Puan Yun, thank you so much. Puan Wan ada. Okay, thank you, boleh share juga. Sebab hari ni kita dapat info yang best. Kita nak kongsi mak-mak yang duduk kat rumah. Sebelum ni kita bagi kat pengasuh untuk bagi makan. Sekarang mak-mak yang kena jaga anak dan nak bagi makan. So kita akan share tips-tips yang betul, yang best untuk macam mana nak bagi makan. Dan yang paling saya suka sekali Zarin, macam mana nak uruskan anak dengan mudah makanan dia. Sebab kita tak naklah mak ni berjam-jam kat dapur sampai tak ada masa nak bermain dengan anak. Betul. Okay. So boleh kita mulakan terus ke? Jangan lupa share. So nanti dah share, nanti kita boleh pilihlah pemenang hari ni. Setiap hari memang kita ada gift. Jangan risau, hari-hari ada. So jangan lupa share dan like kita punya Facebook. Okay. So kita start. So Zarin, apa Zarin nak tahu dulu? Okay. So, pertama sekali saya rasa paling penting kita nak tahu bila baby boleh start makan sebenarnya. Betul, tu soalan bijak. Sebab ramai orang yang confuse bila baby boleh mula makan. Contoh, zaman dulu kalau perasan dekat tin dia tulis 4 bulan dah boleh. Tak tahu lah Zarin perasan ke tidak. Tapi orang selalu confuse 4 bulan ke 6 bulan ke. Dan sebenarnya yang paling disarankan oleh WHO, World Health Organization, adalah 6 bulan. Kenapa? Sebab kalau awal daripada tu, macam mak-mak kita zaman dulu, orang zaman dulu yang sebelum ini, bila bagi awal kadang dah 2 bulan dah suap nasi sebab kata baby lapar. Sebenarnya kalau terlalu awal, badan kita tak boleh cerna lagi. Dan badan bayi ni dia memang kecil, dia punya usus kecil dan boleh menyebabkan kerosakan usus. So 6 bulan tu cantik. Organ dia tak berapa sesuai lagi lah untuk terima makanan. Tapi ada juga pediatrician yang macam kalau kita jumpa doktor pediatrician, okay, dia kata bayi you dah ready nak makan, yang itu kita boleh bagi makan. Sebab jadi banyak faktor nak bagi baby makan. Kita kena tengok yang pertama, berat badan bayi. Kalau dia dah 2 kali ganda daripada berat badan asal, contohnya masa lahir 2 kilo, sekarang dah 4 kilo, so dia dah cukup besar lah untuk makan. Tapi tetap 6 bulan lah, kita tengok tu 6 bulan tu. Kedua, dia dah boleh nyam kunyah sikit. So kalau nampak kita makan dia pun sekali tu maknanya dia dah ready lah. Dia punya saluran dah ready untuk makanan pertama je lah. Yang ketiga, dia punya kepala dah tegak. Maksudnya kalau ada baby yang lembik-lembik lagi kepala, atau mungkin lambat sikit pertumbuhan, mungkin dia tak boleh gini, kepala dia dah tegak. Tegak dan kita boleh nampak mula dia masih macam ni kan, leher dia biasanya 6 tak bulan kuat dia lagi. dia dah boleh tegak dan boleh telan dengan baik lah. Dekat situ dan itu tanda-tanda awal lah. Contoh macam anak saya bila masuk 6 bulan tu, yang saya perasan bila dia tak boleh tidur malam. Maksudnya dah 6 bulan kita pun sure nak boleh start ke tak boleh start ke. Tapi dah bagi susu pun, susu badan pun,
tiba-tiba malam tu dia macam lapar lagi. Masa tu dah umur 6 bulan, kita tahulah perut dia dah memang dah bersedia untuk tambah. Tapi tu anak saya lah, lain orang lain style kan. Tapi daripada anak saya yang 4 ni, saya nampak bila dia dah malam tak boleh tidur lena nangis-nangis tu, dah umur dah 6 bulan, dia lepas ni lapar lah tu, dia dah start nak terima So makanan. maksudnya selalunya memang start dari 6 bulan dah kan puan? Memang 6 bulan. Sebab kalau tengok dekat bekas-bekas ni semua memang tulis 6 bulan ke atas sahaja. Sebab banyak kes yang kalau kita bagi air beras lah macam-macam ni, usus tersumbat. Dan memang kena operate, potong usus tu, sambung balik yang elok saja. Which is kita tak nak berlaku lah. Dan boleh nak elakkan lah benda-benda macam tu berlaku. Betul. Dan zaman dulu orang tak tahu. Zaman sekarang ada social media, kita dah boleh banyak. Ni pun kita buat live ni nak bagi tahulah supaya share ilmu ni untuk ibu-ibu yang baru yang belum, yang bakal menimbang cahaya mati yang pertama kan. So sangat sesuai untuk tengok live ni, untuk kita tahu lagi tentang makanan apa yang sesuai lah untuk baby Okey, tu soalan pertama Zarin lah. Zarin tanya tadi, bilakah baby sesuai nak mula makan? Memang kita kata masa 6 bulan. So dah tahulah ya. Betul-betul. Tapi apa contoh makanan yang sesuai? Okey, contoh makanan yang sesuai. Okey, kita pergi straight to point. Ada gambar ke? Boleh masukkan ke? Yang baby makan baby, kejap ya, saya tengok dalam ni. Okey. Gambar yang pertama adalah gambar yang ada 6 ke 8 bulan, 9 ke 11 bulan. Okey. So yang ini memang adalah makanan bayi. Kita ada ikut usia lah Zarin. Sebab awal-awal ni kita kalau boleh kita tak nak texture tu pekat sangat, kita tak nak makanan yang boleh menyebabkan baby tu allergic, dan kita tak nak makanan yang menyebabkan baby tu tak boleh telan. So awal-awal ni 6 bulan ke atas, 6 bulan ke 8 bulan, memang kita bagi makanan yang cair, yang boleh ditelan. Memang tekstur dia tak pedas, dia kosong saja, yang plain dulu. Ya, tak ada rasa lah kan. Dan garam, Zarin tahu tak, garam dengan gula tak boleh untuk baby bawah setahun. Okay. Dan ada juga yang tak boleh, contoh garam dengan yang first lah. Okey. Kemudian biasa dah masuk 9 ke 11 bulan, kita dah bagi makanan yang pekat sikit lah, bobor tu dah pekat sikit. Kekerapan pun dah bertambah. Kalau perasan kat sini dulu kita bagi 2 ke 3 kali sehari. Snack ni 1 ke 2 kali. Masuk 2 ke 3 kali, contoh Zarin, pagi kita dah bagi nasi, bubur nasi, tengah hari 1, malam 1, dah 3 kali. Tapi kalau ada baby yang bila dah besar sikit, kita bagi lagi kerap, pagi, tengah hari, pukul 3, dia lagi kerap makan. Okey, kalau macam tu pun saya nak tanya, sebab baby kan masih menyusu. So macam mana kita nak selang-selikan dia makan dengan susu? Biasanya memang pagi jadual baby dia akan minum susu dulu. Dalam pukul 6-7 minum susu. Lepas tu dia dah mandi. Lepas mandi makan lah. Lepas makan tu dia akan tidur. Dia akan tidur lah. Biasanya macam tu lah baby ni, kita boleh expect dah. Lepas tu dia tidur. Lepas dia tidur, dia bangun balik, kita bagi susu. Lepas tu selang sejam bagi pula makan. Lepas tu kita ikuti dengan snack dan seterusnya lah. Sebab baby tak makan banyak dalam satu masa, dia memang makan sikit-sikit. Tapi bila dah 12 bulan ke atas, dia dah makan lebih kerap. So boleh ya. Jelas ya Zarin ya? Okay, jelas. So ikut kuantiti dia. Dan kalau Zari nak tahu makanan apa yang nak sumbat dalam mulut je dulu. Makanan pertama dia apa yang kita boleh bagi dulu? Okey, gambar ada lagi ke? Dah ada off gambar ya? Video dah off ya? Okey, dia ada 2 pilihan. Yang pertama, ada orang bagi puri buah. Ni contoh puri buah Zarin. Buah kita blend, betik ke, buah pisang ke, buah kita blend, kita bagi kat bayi. Ada orang dia start dengan beras. Beras ni tak ada rasa. Puri buah-buah ni ada rasa manis. Mana lagi best? Maksudnya mana yang paling bagus? Bagi beras yang kosong ke? Beras dulu atau kan? bagi yang ada buah-buah ni? Saya rasa beras dulu. Macam soalan kuis pula. Sebab puan cakap sebelum ni, kita kalau boleh nak mulakan dengan yang tak ada rasa kan? Makanan yang tak ada rasa dahulu. Betul. Walaupun puri ni sebenarnya boleh, puri buah ni. Cuma kalau kita bagi makanan yang manis awal-awal ni, baby ni akan jadi cerewet sikit. Dia akan nak benda manis je, sebab tu rasa pertama dia terima. So bagusnya awal-awal ni memang kita bagi dia makanan kosong yang plain dulu. Sama ada sebut beras ataupun banyaklah contoh-contohnya.
Kita bagi yang plain dulu, along the way baru kita tambah yang ada rasa. Okay, so itu kita yang slow-slow terbaik lah dari yang plain, baru ada rasa, ikut dia punya lah fasa-fasa je. Betul. So ada lagi yang baru masuk ni, boleh share sebab tadi kita bagi hadiah apa Sari? Kita bagi fresh food feeder. Okay, fresh food feeder kepada penonton yang share terbanyak, kita akan bagi ni. Okay, yang ni ada special, memang sesuai untuk baby yang dah boleh makan. Betul. Kita belajar, bagi baby belajar makan buah ke apa kan, boleh masuk dalam ni. Dia ada 3 replacement. So ni memang sangat berbaloi lah. Okay, so jangan lupa share dan like page Butik Tati. Okay, Boleh. Okay. So kita continue balik, Kita sambung lagi. Yang tadi kita cerita, macam dekat Tati ni kita ada banyak sangat makanan, barang-barang yang nak bantu ibu untuk lagi mudah. Sebab saya pun bekerja, so bila ada baby saya memang nak bagi makanan sendiri. Saya tak nak beli yang segera macam Nestum ke apa ke, macam yang dah siap. So saya memang nak makanan yang kita buat sendiri. Tapi kadang-kadang sibuk, tak ada masa nak sediakan. Dia berangan tu lebih jugalah. Tapi sebenarnya bila dah anak pertama, kita rasa semua benda susah. So bila dah lama-lama ni senang je rupanya kalau kita tahu tips. So hari ni saya nak share tips macam mana nak bagi anak makan dengan mudah. Nak tahu tak, ni bagi tips potong shortcut habis lah ni. Okay. So ni memang sesuai lah tips ni untuk ibu-ibu yang busy, yang bekerja kan, bekerja dan ada anak. Boleh tahu apa tips dia. Okay, so macam saya senang kalau macam saya anak saya dekat-dekat tau. So bila dekat memang kita sangat sibuk dan tak sempat nak sediakan. Tapi bila kita rancang memang mudah. So apa saya buat biasanya hujung minggu memang beli buah-buah, beli sayur semua. Saya potong, basuh siap-siap, masuk dalam bekas dan saya masukkan dalam peti ais. Contoh, ni biasanya untuk bila baby yang susah sikit ni, masa baby kita 6 bulan ke 9 bulan. Sebab masa tu dia makan makanan kanak-kanak lagi, dia tak makan makanan dewasa. Tapi start 12 bulan ke atas, dia dah start makan nasi macam kita. Masa tu dah senang lah. Dia so dia tak perlu nak prepare yang lain pula yang kan. Yang lain ni masa tu dah 12 bulan, apa kita makan tu lah je makan. Dah boleh. Tapi masa 6 bulan tak awal tu memang mak-mak ni kena bijak sikit. So apa yang selalu saya buat, memang saya prepare weekend, saya dah siap semua dan saya masukkan dalam bekas kecil. Dan selalunya masa yang awal-awal ni memang saya blend dan steam siap-siap dan masukkan dalam food feeder, food storage. Memang penuh dalam peti ais food storage macam ni. So ni mudah lah kan sebab dia kecil. So dia buka, nak panaskan one portion sahaja. Satu portion. Yang kedua, apa yang saya pakai, kadang-kadang saya nak sediakan bubur kosong. Kita pun tengok bubur tu macam tak selera je tengok. Apatah lagi, dia orang memang nak makan tapi kita yang rasa tak best. So saya memang banyak guna yang macam ni. Penambah perisa lah. Penambah perisa. Tapi ini yang best memang dia sebenarnya dia homemade dan banyak brand sangat kita ada. Kelebihan dia adalah dia bagi ada rasa cepat. Sebab kalau ikutkan saya kena potong bayam, saya kena blend bayam tu. Yang ni mereka dah blend dan kisar, dan nak kata vitamin tu ada tidak, masih lagi ada. Sebab dia tak menggunakan pemanasan. Dia ikut kepada teknik je lah. Tapi so far masih lagi ada rasa, ada vitamin. Cuma vitamin yang certain vitamin mungkin dah tak ada, tapi basic je masih ada. Contoh saya ambil, kalau kita tambah stok ayam, dia ada powder ayam, powder ikan, masih lagi ada protein dia. Yang ini pun saya tabur je kat dalam makanan dia. So dia sangat mudah lah kita masak bubur, dan ini kita tuang je dalam tu. Ni pun saya suka pakai. Lain pada tu saya memang pakai banyak yang natural lah. Contoh macam ini memang natural. Okay, ni contoh ni memang natural. Pun saya suka juga. Baby organic meal ni dia memang saya pun selalu juga ambil dan selalu juga bagi. Sebab kita nak cari yang tak ada banyak perisa tambahan. Ini pula kita ada satu beras. Beras pun ada kat Tati. Satu beras ni memang dia dah siap dalam tu. Ada quinoa atau kita panggil protein. Zalin tahu tak, protein haiwan dia tak ada dalam tumbuhan. So kalau orang tu vegetarian, dia akan kekurangan certain nutrient. Sebab nutrient tu hanya ada pada
haiwan saja. saja. Tapi ada satu protein, satu makanan ni, makanan baby, makanan biasalah macam ni kita panggil quinoa, dia ni adalah protein yang lengkap. Dia macam protein haiwan tapi dia sebenarnya tumbuhan. So tak semua protein sama. So sekarang ni saya nampak memang yang canggih punya, kalau kita ada baby beras bayi yang kat tatih ni, dia dah combine semua. Dia ada sekali quinoa tu untuk 12 bulan. So selalunya macam ni pun, beras perang ni pun memang kita pun suka sebab dia boleh elakkan baby sembelit. Sebab ada yang tanya soalan dah, macam mana kalau baby selalu sembelit. Selalu sembelit ni pertama memang kadang-kadang sebab air kurang, kedua sebab buah-buahan tak cukup. So macam saya memang betik tu, kalau sembelit memang betik tu memang kerap saya bagi, tapi dalam 2 kali sehari boleh bantu juga. Kedua, macam beras perang sebenarnya dia ada fiber. Fungsi fiber ni bila masuk perut, dia akan kembang, dia akan tarik air, tarik semua, akan jadi cantik lah kita punya stool tu. So yang ini saya memang suka lah. Masa nak masuk dalam tatih tu saya excited sebab kualiti bagus. Dan kita boleh masuk dalam peta ais. Bila kita dah buka, kita letakkan dalam bekas sahaja. Lepas itu mereka boleh, bila kita nak pakai, kita letak sikit campuran beras biasa. Tak payah pakai ni semua pun tak apa. Kita ada beras biasa kat rumah, campur sikit-sikit. Ni saya letak dalam peta ais. Tapi kiranya beras perang ni dia memang sesuai lah untuk baby. Sesuai untuk baby, dia tak ada masalah. Cuma jangan bagi semua perang sebab tak banyak fiber juga. Kita campur dengan beras biasa. Tapi kelebihan beras perang ni dia banyak iron. Sebab Zalin tahu tak, baby masih dalam perut dia dapat iron daripada mak dia. So dia pakai iron tu sampai umur dia 6 bulan. Maksudnya dia pakailah simpanan iron tu. Zat besi lah Zat besi maksudnya. lah. Tapi bila dah 6 bulan, iron tu dah tak ada. Dah habis lah dia punya bekalan. So dia kena makan. Sebab tu baby kena makan. Sebab dia nak dapatkan nutrien tu daripada luar. Sebab simpanan dia yang masa dah dalam baby tu dah tak cukup dah. So sebab tu ada baby yang kena anemia masa kecil, kurang darah because tak cukup ambil. That's why awal-awal tu, lepas dah masuk 7-8 bulan tu, kita masuk ikan bilis dalam makanan dia. Kita masuk bayam, makanan-makanan tinggi iron. Dan macam beras perang ni pun dia ada iron. Iron ni nak tambah baby supaya baby cukup lah, dia tak ada masalah anemia. Sebab kalau baby dia mengalami masalah tak cukup iron semua ni, dia lambat grow. Kita takut yelah, macam orang Malaysia kan nak pandai anak kan. Bila darah tak cukup semua, jadi risiko kat situ. So kita ada soalan daripada Siti Mas. Okey, dia tanya bekas makanan ni boleh masuk microwave ke? Okey, sini dia tulis kat sini boleh masuk. Memang boleh masuk dalam microwave. Cuma bila nak bagi kat baby tu, tahu kan Zali, microwave ni dia panas sangat. So kita kena biarkan sejuk dululah. Pandai. Ataupun kita rasalah. Kalau panas sangat, cuma hati-hati kat microwave yang panas tu lah. Okey. So alhamdulillah ramai yang tanya soalan hari ni ya. Okey, so ni macam dah sembang-sembang dah ni. Okey. Apa lagi Zari nak tahu? Itulah, saya banyak sebenarnya soalan nak tanya ni. Okey, seterusnya makanan apa yang kita tak boleh bagi kat baby sebenarnya? Okey, awal-awal ni tak boleh bagi adalah yang pertama macam saya cakap tadi, garam dengan gula. Okey, garam dengan gula tak boleh. Ikan masin jangan bagilah. Itu masin sangat. Apa saja, walaupun kata alah kesian kat baby tak ada garam, letaklah garam sikit. Tak perlu sebab buah pinggang dia memang masih lagi kecil dan tak boleh. Bila makan garam banyak, buah pinggang yang kena tapis. So masih lagi tak boleh. Kedua, tak boleh madu. Oh, madu tak boleh. Madu tak boleh. Tahu tak kenapa? Saya tak tahu. Madu ni bila kita nak uraikan madu, dia perlukan satu apa kita panggil macam bukan bakteria, lebih kurang lah. Tapi bayi tak ada lagi benda tu. So bila tak ada, so madu ni memang kita no dululah. Sebab kita tak nak bayi ni ada masalah yang tak bagus lah. So madu ni memang kita dah lepas setahun baru kita bagi. So awal-awal ni memang tak boleh sebab dia ada bakteria yang baby tak boleh hadam. Okey. Yang ketiga adalah telur. Oh, telur tak boleh. Memang tak tahu tadi dia. Saya memang tak tahu. Telur tak boleh sebab telur ni awal-awal ni memang ramai orang allergic pada telur. So dia ada protein. So biasanya telur ni kita kenalkan pun sama lepas setahun. So makanan protein normally kita kenalkan lambat sikit. Dan cara nak kenalkan makanan protein pun
minggu ni kita bagi dia satu ikan dulu. Tengok seminggu ni dia ada allergic tak. Kalau okey tak ada allergic, baru kita okey ikan ni boleh kenakan ayam sikit-sikit. Faham. Lepas kenakan ayam, okey tak? Nampak okey. And then baru kita tambah lagi. So tak boleh satu kali bagi tu ayam, ikan, udang, sotong, tak boleh. Tak boleh nak Dia kena terus. sikit-sikit. Okey, air kosong boleh bagi kat baby tak? Terima kasih Puan Asmiza. Air kosong so far kita tak bagi kat baby sebab kita nak baby minum daripada susu ibu. Sebab susu ibu 70% adalah air. Kandungan air dia tinggi. Sebab kalau kita bagi air kosong pada baby, dia dah kenyang, dia dah tak nak minum susu. Okay. Kiranya kalau macam kita dah bagi baby makan, so dia tak boleh nak sulam dengan air lah macam tu. Kalau dan baby tu kan makanan tu dah cair, so kita boleh bagi yang cair tu lah. Tapi bukannya kita bagi air kosong teguk macam kita dewasa ni. Dia tak boleh lah teguk macam tu terus. Dia kena minum dalam bentuk sup, dalam bentuk makanan lah. So maksudnya baby umur setahun baru boleh minum air kosong ke macam mana? Betul. So memang untuk bayi kita tak galakkan sebab kita tak nak bayi ni kenyang dengan air kosong. Sebab nanti baby ni dia bila dia kenyang air kosong, dia tak nak minum susu, nanti dia akan bantukan pembesaran dia. Okey, faham. So baby memang walaupun melainkan kalau cuaca panas, okey, yang magicnya susu mak ni tak pasti ramai dah tahu belum. Susu mak ni diorang buat kajian, diorang ambil susu mak ni ikut cuaca. Katakanlah cuaca ni musim sejuk, dia ambil susu mak yang menyusukan anak ni dalam cuaca sejuk, tiba-tiba susu tu memang keluar pekat sangat, banyak lemak. Sebab apa? Sebab baby masa tu kan perlukan lemak banyak. So bila minum lemak banyak dalam susu ni, baby tu akan jadi boleh tahan cuaca sejuk lah, winter. Tapi kalau cuaca panas kat luar, tiba-tiba kita perah susu mak ni, kita masuk dalam bekas, susu ni cair. Sebab apa? Kita tahu baby tu perlukan air banyak waktu cuaca panas. Masa panas lah, cuaca panas. Yang itu yang magicnya susu mak. Kita kata susu mak ni benda yang hidup. Dia makanan hidup. Maksudnya dia macam ni, dia bagi susu formula, cuaca panas ke, cuaca sejuk ke, macam tu lah rupa sama dia. je lah susu formula tu. Tu yang kadang-kadang anak jadi sembelit sebab cuaca panas. Susu formula tu sama je kepekatan dia. So tapi bila kita bagi susu ibu, kan kalau kat rumah ni lagi dah terpaksa menyusu kan, sebab dah duduk kat rumah, dia akan ikut suhu sekeliling. So maksudnya memang kita nampak lah susu ibu ni sebenarnya lebih banyak khasiat sebenarnya daripada susu biasa. Betul lah kan. So ramai juga, banyak soalan hari ni daripada Puan Siti Syuhada. Alergi tu biasanya macam mana ya? Kalau sembelit tu alergi juga ke? Bukan. Sembelit adalah kita susah nak keluarkan najis lah. Tapi kalau alergi tu kita nampak badan dia bengkak, dia gatal, ataupun yang paling kita risau alergi pada pernafasan. Dia sesak nafas, itu yang paling kita risau sebab boleh menyebabkan mengancam nyawa. So that's why bila kita nak kenalkan makanan protein ni, kita, ibu-ibu ni berhati-hati sikit. Cakap pasal allergic, eczema tu pun dia termasuk dalam kategori allergic ke macam mana? Eczema ni macam anak saya memang eczema jugalah. Dia sensitif, boleh jadi allergic kepada habuk, boleh jadi allergic kepada makanan. Tapi sebab utama je adalah dia punya immune system. Macam baby lain, macam kanak-kanak yang sebab ada kanak-kanak yang memang tak ada eczema. Ada kanak-kanak ni dia ada eczema because of badan dia immune system je lah, ataupun kalau ada orang kata sebab sistem dalam badan dia yang tak boleh tak boleh build dia punya immune system yang kuat lah, menyebabkan dia cepat sensitif kepada banyak perkara. So allergic ni bukan sembelit tu bukan allergic. Sembelit tu adalah berhadapan dengan sistem penghadaman kita. Tapi kalau allergic semua ni dia immune system kita, immune badan kita lah. Tu yang bila kita makan protein, badan kita allergic ke protein, kita attack protein tu, kita lawan dia. So bila lawan tu yang jadi ada kesan jadi inflammation, sebab tu. So dia ada beza antara sembelit dengan allergic. Banyak juga kita boleh tahu hari so maksudnya allergic ni tak semestinya baby ada sembelit ni. Kalau baby yang tak ada allergic pun boleh kena sembelit sebenarnya. Betul. Kan dia bergantung dengan pemakanan baby lah. Betul. Lagi satu yang macam saya cakap tadi, kenapa baby tak boleh minum air kosong. Pertama ada risiko cerit berit sebab
Kita takut air yang dia minum, air kosong tu kita tak tahu dia punya sumber macam mana. Apa tu kita tak nak bagi dia kurang minum susu. Terutamanya kepada susu ibu lah, sebab susu ibu ni dah cukup dah untuk awal-awal ni. Tapi kalau nak bagi pun dalam jumlah yang terkawal. Kasi cakap tadi bagi sup kita sumbatkan sekali. Okay, faham. So banyak juga soalan hari ni ya. Ada lagi ke soalan yang kita tertinggal? So boleh Zani ada apa-apa kita nak tahu ni? Okey, banyak sebab banyak sangat makanan betul. ni. Sebab kalau pasal bab makanan ni, dia memang sangat meluas sebenarnya. Ilmu yang kita nak tahu ni memang banyak. Okey, lagi soalan saya, boleh tak terangkan alat-alat yang memudahkan kita sediakan makanan baby ni? Betul. Dulu masa anak first saya masak bubur kat atas dapur. Zani pernah masak bubur tak? Pernah. Lama tak? Lama jugalah. Sebab kita kena tunggu dia betul-betul lembik kan. Lembik. Kerana lama tu memang lama betul. Bukan lama betul. sikit-sikit. So sekarang ni canggihnya, zaman sekarang ni semua benda dah dimudahkan. Okay. So contohnya nak masak bubur, dia memang ada rice cooker special untuk bubur. Ataupun kalau mak yang ada pressure cooker tu, lagi best. Lagi cepat lah. Saya pressure cooker ni anak ketiga baru je muncul dalam hidup saya. Dia lambat. So pressure cooker memang cepat lah masak bubur anak. Dan lagi satu, rice cooker pun biasa juga orang beli, rice cooker just untuk makanan baby. Dan kalau nak blend-blend, macam ni lah food processor. Food processor ni dulu memang asing, nak blend lain, nak kisah lain. Sekarang semua sekali pun senang juga. So ini food processor lah. Ni pun saya selalu. Dulu saya pernah satu fasa saya beli lesung. Untuk hancurkan makanan. Untuk hancurkan makanan. Semangat. So memang canggih jugalah. Masa tu rasa canggih lah. Lesung tu special. Bila masuk makanan baby, saya boleh lagi mudah nak hancurkan makanan baby. Sampai tahap tu sekali. So kalau ada yang ni memang mudah lah sekarang ni kan. Kalau ada mudah. food processor. Kalau macam kita tengok yang ni, dia siap boleh ada steam dan blend. Sebab makanan contoh macam buah-buahan ke ataupun macam betik, labu semua ni keras, carrot, brokoli semua. So apa buat, kita steam dulu, lepas tu baru kita blend. Lepas tu kita buat sekali banyak dan kita masukkan dalam bekas ni. Banyak kerja kan jadi mak ni. Nasiblah Zarin gitulah. So maksudnya kan food processor ni memang sangat memudahkan ibu-ibu lah, terutamanya kalau macam ibu yang berkerjaya, yang busy. So ni kita just letak makanan tu dalam tu, lepas tu dah steam, terus blend. Tak perlu nak tukar-tukar peralatan lain lagi. Betul, kan macam tu. Okay. So kita ada banyak lagi soalan ni. Puan Siti Syuhada tanya, sayur semua dah makan tapi masih masalah sembelit. So antara yang saya juga buat sebab tapi saya pun nak tahu umur dia. Umur anak je lah. Sebab kalau Puan Syuhada ni boleh cakap umur anak berapa. Sebab macam anak saya dia memang ada masalah sembelit sampai umur 6 tahun. Memang menangis, memang banyak, memang susah lah. Kita pun susah bila dia ada masalah sembelit. So apa saya buat, memang kita pun dah bagi air, kadang kena bawa pergi jumpa doktor, memang banyak hal. So kadang-kadang yang membantu juga adalah prebiotik dan probiotik. Macam Yakult tu. Saya bukan bagi, saya bagi Yakult. Susu kultur. Sebab dia ada bakteria yang baik kan. So itu saya bagi. Dan kadang-kadang yang lain membantu adalah sayur-sayur ni memang dia jadi macam fobia. Dia takut nak makan sebab takut sakit nak buang air semua ni. Lain pada tu banyaklah. Dulu saya cuba kolesterol ni adalah susu awal lembu, pun membantu juga sebab dia ada banyak antibody yang bagus, banyak bagus untuk dia punya sistem pahadaman. Dan lain pada tu saya cuba, masa tu anak saya dah 5-6 tahun ke atas, saya cuba madu. Masa tu baru boleh try dah boleh try. Dah satu yang saya nak tahu umur, ikut kepada umur anak pula lah. Alhamdulillah sekarang dah okey lah. Kiranya Puan, kalau macam yang Vitagen tu, Yakult tu, bila sebenarnya baby saya boleh biasa, minum ke? baby saya tak bagilah. Biasanya kalau 2 tahun ke atas tu dah boleh dah. 2 tahun ke atas. Dan kalau risau manis, biasanya saya ambil yang kurang manis punya. Okey. Dan ni ada pula Puan Nani tanya, kalau makan, anak suka makan macam ni nak kontrol. Ni masalah juga ni. Anak suka makan macam mana? Anak Puan Syuhada ni anak dia 1 tahun 6 bulan. So kalau 1 tahun 6 bulan, maksudnya masih lagi kecil lagi lah, tak boleh ambil Yakult, tak boleh ambil ni. So memang ikut sebab setiap kanak-kanak ni beza lah. Boleh tengok review balik macam saya dulu dietitian, memang saya kerja kat hospital.
So normally kalau rasa benda tu selalu yang susah, boleh minta dietitian. Sebab apa dietitian buat, dia akan go through makanan anak tu daripada awal pagi sampai malam. Jangan tengok balik belah mana, makanan mana yang dia boleh tambah, yang boleh kurang. Sebab setiap anak tu macam cakap dia berbeza. Cuma yang kita bagi general. Sebab nak bagi macam madu ke nak bagi tu tak boleh lagi. Dia memang kena 2 tahun ke atas. Okay. Next terus kita ada adalah kalau macam tadi lah, baby suka makan sangat. Dah bam-bam sangat, macam mana nak buat? Macam mana nak kontrol tu? Orang zaman dulu kalau bam-bam, anak bam-bam, orang kata bagusnya, memang macam murah rezeki semua. Tapi sebenarnya kalau terlalu melebihi berat badan pun, kita takut nanti benda tu berterusan sampai dia dewasa. Dan kita tak nak nanti dia tak nak keluar kawan, dia jadi macam tak nak aktif. So kita tak nak macam tu. So apa kita buat, kita kurangkan makanan manis dulu. Elakkan makan makanan manis. Dan start kat situ membantu. Sebab ada ibu memang agaknya masa kecil dulu dia tak dapat makan gula-gula. So bila ada anak sumbat, coklat gula-gula kat anak dia. So kalau boleh makanan manis tu kita cut dulu. Kemudian kita pelan-pelan, kalau macam dia dah besar, dia tak, kita snackkan dia dengan buah-buahan. Memang selalu kena simpan buah-buahan dalam beg. Kalau sempat lah, buah anggur ke, buah apple ke, masukkan dalam beg. So bila dia lapar ni, sebab budak ni dia cepat lapar. Lapar je sumbat. Tu memang sangat sesuai lah ambil yang ni kan. Itu sesuai. Ini buah rambutan boleh masuk. Sebab kita takut kita dalam biji kan. Buah rambutan dia akan hisap rasa rambutan tu. So dia dapat makan rasa buah rambutan. So selamat lah. So biji tu dia tak tercekik lah kalau takut nanti budak tu makan ke apa kan. Okay. So the next one adalah dia kata alatan apa yang nak bantu. Saya memang suka sebab sekarang ni tak adalah travel, tapi kadang-kadang budak ni dia makan, dia kuat berlari sikit. So apa yang antara yang saya suka adalah macam ni lah, silikon sudu ni. Sebab kita tak darat makanan tumpah, makanan yang susah. So apa sebab saya sumbat dalam silikon sudu ni, memang saya press je sebab kira dia makanan tu sekali dengan sudu lah. Bekas makanan sekali dengan sudu. Dia macam ni rupanya Zalim. Ni ada banyak sangat mana-mana ni lah. Kita boleh masukkan makanan dalam ni. Okay. Lepas tu kita pusing. Ni memang ni. Kita pusing ni. Lepas tu kita masukkan bubur ke apa. Bila kita squeeze, dia akan keluar kat sini. So senang kejemak. Kadang-kadang budak tu berlari, bila pakai bowl dia jatuh tumpah. Yang ini boleh. Okay. So next, banyak yang bertanya ni. Okay, macam mana anak saya dah cukup 6 bulan, makanan apa yang nak bagi first time? Ni yang kita tanya tadi lah. Mungkin puan baru masuk. Tadi awal-awal tadi apa Zalim jawapan dia? Makanan yang tak ada rasa lah kan. Contoh macam bubur macam ni, kosong, bubur nasi kosong. Nak bagi putih buah boleh. Cuma bila kita biasakan anak dengan makanan manis awal-awal ni, dia akan suka manis. Dia akan takut dia jadi picky eater. Dia memilih. Nanti susah nanti tau nak pergi asyik makan makanan sama je. Kalau dia suka nasi ayam, hari-hari nasi ayam. Dia tak berani nak cuba makanan baru. So saya rasa memang kena, kalau boleh better beli makanan yang memang khas untuk bayi lah. Contoh kan macam yang macam ni, saya pernah rasa. Pernah rasa ya? Yang ni, kalau saya tak silap, dia walaupun dia berperisa, tapi sebenarnya dia punya perisa tu sangat sikit sebenarnya. Dan bila macam orang dewasa makan, kita akan rasa macam tawar macam tu kan. Dia ada hint of flavor tu sangat sikit sebenarnya. Memang sesuai untuk baby. Betul. Yang ini pun memang dia allergen free, dia gluten free. Ni memang best. Dan paling best dia ada iron lah. Saya apa-apa awal-awal ni memang saya tengok dekat iron. Selagi boleh lah, kalau ada iron saya akan ambil lah. Dan macam ni ada serta makanan jadi lutein. Lutein ni vitamin untuk mata budak. Lutein. So boleh baca lah. Memang ada tulis dekat kotak-kotak ni. Dan tips paling utama adalah variety. Jangan bagi anak makanan yang sama. Memang you kena, kalau nampak je makan carrot je pun bahaya juga. Sebab carrot ni boleh kalau banyak sangat boleh jadi vitamin untuk carrot ni jadi kaya dengan vitamin, tak silap vitamin B kot. So apa jadi badan anak kita boleh jadi kuning. Dia memang overdose. Memang banyak sangat. Dia mengikut color buah pinggang tu tak boleh nak keluarkan sebab terlalu banyak. So apa jadi dia overdose lah carrot. So kita carrot betul kata dia punya ni adalah variety.
hari ni carrot, esok labu, esok brokoli. Jangan nak bagi makanan sama walaupun kita nampak anak tu suka makanan tu je. Sebab bila makanan sama, sebab kenapa Allah jadikan banyak sangat jenis makanan. Sebab setiap makanan ni dia ada complement each other. Dia tak adalah nak makan benda sama je. Kalau kita jenis suka makanan sama, tu bahaya. Hari-hari nak makan nasi ayam je. Itu bahaya. Ada ke macam tu so kena tukar, makan ikan, makan udang, makan sotong, kena tukar. Tapi kalau ada orang memang saya punya kawan kurus je tapi dia suka makan hati ayam. So memang high cholesterol because macam makan benda tu je hari-hari. Sebab that's why kena ada variety. So baby 6 bulan sesuai tak makan silikon ni? Sesuai. Memang boleh. Sebab dia memang boleh keluarkan cecair tekan je. Saya pergi dulu bawa anak pergi shopping mall. Dulu boleh keluar shopping mall, sekarang tak boleh dah. Sekarang PKP. Kadang-kadang lagi kedai makan susah tau nak cari makanan baby ni. Lepas tu dia minta air panas, nak panaskan makanan baby. So apa sebab saya bawa ni lah. Senang pack dan dia terus dia ada sudu. Saya tekan je tu. Tu kenyang diam-diam je kat situ. Okay, so best sangat hari ni topik. Banyak sharing hari ni, betul, terima kasih. Boleh ke campur bubur dengan puri sayur terus lepas 4 hari makan bubur kosong? Puan Azwa tanya. Puan Azwa tanya, boleh ke campur bubur dengan puri sayur terus selepas 4 hari makan bubur kosong? Untuk saya, kalau baby untuk puri sayur boleh. Kita concern makanan protein lah. So letak sikit dulu bagi dia rasa. Kalau dia nampak dia boleh terima dengan baik, boleh bagi. Dan memang baby yang banyak makan variety ni, dia makan ni, dia tak cerewet lepas tu. Kurang untuk fikir. So tu penting dia. Betul. Untuk kita varietikan makanan supaya dia tak jadi memilih lah kan, tak jadi picky eater. Betul. So apa lagi yang best? Tak perasan dah lama juga ni, dah ada berapa minit dah kita? Kat sejam dah ya? Dah lama dah, rasanya kena stop dulu ni. Sebab nanti semua kita cerita hari ni. Sebab lepas ni ada banyak lagi topik best yang pasal makanan baby. Yang pertama kita nak cover lepas ni penyusuan. Betul. So jangan lupa follow kami untuk kita punya live seterusnya. Setiap hari kita ada pukul 2 Pukul 2 pada tau. waktu yang sama. Okay. So kalau macam ada lagi yang nak bertanya, jangan lupa tekan link dekat bahagian description tu. Nanti kita akan tolong jawab bantu, lah. Nak tanya barang ni kan. ada kat Tatis ke tidak, barang Tatis ni ada kat branch lain ada barang apa. So letak je kat link tu, ada link dekat first comment tu. Klik kat situ, nanti terus ada orang akan tolong bantu. Dan dia akan jawab lah, dia akan hadakan kita kepada Tatis mana. Sebab Tatis ni ada banyak barang kita pun, ada branch 17 branch. So banyak barang-barang ni semua ada. Dan Tati ni memang famous dengan makanan. Memang hot selling sebenarnya makanan baby. Tadi Zani pergi kat Arab pun tak tahu nak pilih mana kan. Betul, banyak sangat pilihan. Mana makanan baby. Dan best dia semuanya kita ambil yang daripada kualiti yang bagus. So kalau macam kurang pasti makanan apa yang sesuai untuk baby, boleh datang dan kita punya konsultan boleh bagi share, boleh share ilmu untuk makanan apa yang sesuai untuk baby. Betul. Macam sekarang ni best tau. Dulu cookies pun kena buat sini. Sekarang ada oat dates, milk lah, memang best. Tak payahlah mak-mak nak buang masa. So masa yang lebih tu apa kita buat? Kita peluk anak lah. Kau mak sibuk kat dapur, tak ada masa nak layan sibuk anak, sediakan makanan sampai lupa nak macam berbual meluangkan dengan masa. anak. Lagi satu mak stres. Itu saya dulu macam tu. Kita stres sebab banyak sangat kerja. Lepas masak, lepas buat ni kena basuh pula. Lepas basuh baru habis basuh je lapar balik dah. Aduh, baru dah bila masa kita nak main dengan dia. Terus lapar balik. Baru je. That's why bila dah ada benda-benda macam ni, dia bantu mak supaya kita lebih ada lebih quality time dengan anak-anak, dan mak pun tak stres. Sebab kalau mak stres, anak pun stres. Betul. Itu yang utama. So kita banyak main dengan anak lah. Yang satu musim PKP ni jangan stres. Betul. So sampai di sini saja kita punya live. So mungkin banyak yang nak tanya lagi. Yang saya sebut tadi kita akan cover bab penyusuan. Yang kedua, macam mana nak sop susu botol. Ni pun banyak mak-mak kat luar ada masalah macam mana nak sop susu botol kan. Dan botol sampai ke besar pakai susu botol. Betul. Itu pun kita boleh share juga. Dan banyak sebenarnya nak cerita pasal barang baby ni memang tak habis. Kita akan buat sepanjang PKP ni, kita akan share tips-tips yang dan untuk kalau baby lah. ada yang terlepas boleh pergi balik ke Facebook dan tengok semula. Kat YouTube pun kita akan upload juga nanti. Ya, betul. Okay. So best tak hari ni? Banyak info boleh tahu ya. Pening nak fikir makanan baby. Betul sangat-sangat.
Tu pun jangan stress lah. Yang penting konsep macam saya cakap tadi, variety. Cuba macam-macam jenis, jangan bagi makanan yang sama sahaja. Okey, terima kasih Zarin. Terima kasih Pewarna untuk sharing hari ni. Okey. So untuk siapa yang dah share tadi, terima kasih banyak-banyak. Nanti kita akan announce pemenang esok. Untuk esok kita akan announce esok pemenang untuk live hari ini. Okey, terima kasih semua. So sampai di sini saja. Assalamualaikum. Bye. Bye bye.